Saya tak nak bercakap pasal subsidi lagi bang. Itu kita tunggu lagi. Sebab Arman tidak ada dengan kita semalam apabila kita bercakap mengenai cerita buku yang dibaca oleh Anwar Ibrahim pada bulan Ramadan. Until August. Boleh tak kita tuan producer tolong upkan tuan producer apa yang Anwar kata adalah a fine read. So hari ini saya dihujani mesej yang mengatakan fine reading dalam bahasa Melayu apa? A fine reading, bacaan yang bagus. Bacaan yang bagus lah, a very fine. Yang digalakkan. Yang digalakkan secaranya. Yang direkomendkan oleh Perdana Menteri Malaysia lah. Saya menerima banyak mesej termasuklah katanya saya patut direjam dengan batu kerana telah membuat fitnah terhadap Anwar Ibrahim. Saya kata Anwar Ibrahim telah mempromosikan buku yang mempunyai unsur-unsur erotik. Betul, betul. Unsur-unsur erotik. Unsur-unsur memberahikan. Unsur-unsur memberahikan, unsur-unsur menggairahkan. Menaikkan di bulan Ramadan. Syahwat. Di bulan Ramadan, nevertheless, setelah kecoh isu KK Mat dan stokin dengan imej Allah, tidak ada kenyataan dibuat oleh Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu itu sehingga hari ini. Betul. Di Facebook beliau. Tetapi apa yang dia buat ialah dia telah kongsikan buku Until August. So malam tadi kita dah berbincang pasal perkara ini dan kita kata ada unsur-unsur erotika. Hari ini saya terima beberapa ugutan termasuk mengatakan kalau kita jumpa awak, kita akan rejam awak dengan batu beramai-ramai biar kepala kau pecah di tepi jalan. Kerana dia kata saya telah memfitnah Anwar Ibrahim. Okey. Sebab dia kata saya memfitnah Anwar Ibrahim, okey, dia orang akan saya memfitnah Anwar Ibrahim, there is something that I would like to share dengan semua orang pada hari ini. Okey. Saya nak baca sedikit daripada earlier part, bahagian-bahagian awal buku Until August ni untuk anda dengar sendiri sedikit dalam bahasa Inggeris dan kemudian saya akan translatekan sebaik yang mungkin dalam bahasa Melayu. Okay, this particular part. When she had him naked to the waist, she sat him down on the bed and knelt down to take off his shoes and socks. He unbuckled his belt at the same time and unbuttoned his fly. So, she just had to tuck his trousers to get them off. Finally, she helped him to slide his shorts down his leg and noticed that he was not as well endowed as her husband. Okay, saya nak translate dalam bahasa Melayu. Ni ada sensor tak? Ada sensor tak translate? Ada, saya nak translatekan lah. Ada sensor tak? Tak ada sensor. Anda semua, saya harap anda semua bersedia. Setelah dia menanggalkan baju lelaki itu, dia menyuruh lelaki itu duduk di atas katil dan dia melutut untuk menanggalkan kasut dan stokin lelaki itu. Lelaki itu membuka tali pinggang dan zip seluarnya, memudahkan wanita itu untuk menanggalkan seluarnya. Wanita itu akhirnya membantu meluncurkan seluar pendek lelaki itu ke bawah kakinya dan wanita itu menyedari bahawa kelakian lelaki itu tidak sehebat kelakian suaminya. Adakah ianya berunsur lucah atau tidak? Arman, kau berdasarkan petikan itu Arman. Lucah. Kelakian tu maksudnya alat lah. Alat. Saya cubalah bang. Saya cuba berlapik lagi bang. Erotis. I rasa part ni yang dia syok kot. This is the beginning. Erotik atau tidak? Erotik. Lucah. Appropriate atau tidak untuk seorang Perdana Menteri beragama Islam di bulan Ramadan kepada rakyatnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan tunjukkan yang dia habis baca buku itu. Di bulan Ramadan. Tidak, sepatutnya kalaulah dia claim diri dia sebagai pemimpin Islam yang terpaling Islam, kau patut baca Quran, bukan baca buku macam tu. Tu satu. Satu lagi, dalam bulan Ramadan ni Allah dan Rasul telah perintahkan kita untuk membuat ibadah seberapa banyak ibadah. Bukannya baca benda, buku yang tak berfaedah, yang erotis apa semua ni, yang mengundang syahwat dan imajinasi erotis segala apa ni. Dapat pahala ke? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tidak menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat Malaysia, orang muda masa bulan Ramadan, kepada orang Islam? Bacalah Quran. Kenapa kita boleh tengok orang non-Muslim yang berada di Amerika dan juga di Eropah pada bulan Ramadan dan juga sebelum bulan Ramadan, sejak daripada kes genosid di Palestin ni, semua baca Quran, YB viral. Ya, betul. Kenapa Perdana Menteri kita tak buat begitu? Ini apabila dia buat macam gini, baca buku begitu, dia sendiri telah membuka pintu-pintu fitnah ke atas diri dia.
Ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan. So, benda macam ni kalau nak promote lah something buku yang bagus kan. Saya Kita nak tak kata comment dia tak sikit, baca Quran. Tetapi kan, kalau benda macam ini kan, di bulan Ramadan, dia promote benda ni kan. Jadi, dia promote lah benda yang lebih baik. Abang Zam, sambung Abang Zam. Semalam Wabi Bara ada tanya apakah buku yang kita patut cadangkan patutnya yang lebih appropriate kepada sebagai Perdana Menteri tu baca. Saya rasa dalam keadaan ekonomi dunia macam ni, keadaan ekonomi negara macam ni, dalam keadaan pelaburan tak masuk, dalam keadaan kos sara hidup meningkat, dalam keadaan rakyat ditekan oleh tarikan subsidi, dalam keadaan negara dilanda macam-macam isu yang berkenaan agama, dan dalam keadaan kita sedang mengamalkan ibadah bulan puasa, dia lebih cenderung untuk baca buku macam tu. Dia lebih cenderung untuk mana itu kecenderungan dia dekat situ. Tak betul langsung. Really way out of track. Okay, sekali lagi orang minta saya sekali ni lah saya nak cakap the first part Saya nak cakap when she had him naked to the waist, she sat him down on the bed and knelt down to take off his shoes and socks. He unbuckled his belt at the same time and unbuttoned his fly. So she just had to tuck his trousers to get them off. Neither of them worried about the keys and cash and coins and pocket knife that spilled across the floor. Finally, she helped him to slide his shorts down his legs and noticed that he was not as well endowed as her husband, who was the only adult she ever seen naked. But he was serene and upstanding. She did not allow him any initiative. She straddled him, took him in right up to her soul, and devoured him for her own pleasure, not even thinking of his, until they were both left perplexed and exhausted in a soup of sweat. Saya nak translate. Setelah dia menanggalkan baju lelaki itu, dia menyuruh lelaki itu duduk di atas katil dan dia melutut untuk menanggalkan kasut dan stokin lelaki itu. Lelaki itu membuka tali pinggang dan zip seluarnya, memudahkan wanita itu untuk menanggalkan seluarnya. Wanita itu akhirnya membantu meluncurkan seluar pendek lelaki itu ke bawah kakinya dan wanita itu menyedari bahawa kelakian lelaki itu tidak sehebat kelakian suaminya. Okay? Dia tidak membenarkan sebarang inisiatif. Dia memeluknya, membawanya masuk sehingga jiwanya dan memakannya untuk kesenangan sendiri. Tanpa, ini saya tak boleh nak sebut lah. Dan lepas tu, another part, okay, dekat dalam cerita tu, he then gave her an innocent kiss that shook her to her core and kept kissing her while removing her clothes piece by piece with magical mastery until they succumbed to an abyss of pleasure. Itu bahagian lain dalam buku tu. Dah sensor sikit ni. Sensor sikit ni. Okay, so anda tahu saya bukan berniat untuk bercakap secara lucah. Tetapi saya nak membuktikan poin bahawa ianya adalah satu pengembaraan erotika seorang wanita. And this is the buku yang Anwar Ibrahim kata a fine read during semasa Ramadan. Semasa Ramadan. Apa perasaan kau, Aman, apabila Perdana Menteri Malaysia share buku ini, Aman? Wahai Anwar, ittaqillah, 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 takutlah kamu kepada Allah. Kenapa jadi sampai begini? Kenapa jadi sebagai begini? Ittaqillah. Itu saja mesej saya. Abang Zam. I think he's out of his mind lah. Ataupun dia nak try nak bagi tahu sesuatu kepada rakyat Malaysia yang menyokong dia, yang liberal munafik ni yang menyokong dia, yang this is Anwar Ibrahim lah. Keep on supporting me lah. Itu dia. Dan benda tu tak appropriate langsung lah, sebab macam kita cerita semalam, dia tak payah cerita lah. Dia pegang buku saja, maknanya dia dah endorse buku tu, dia dah make recommendation dia. Ini dia saya cakap, it's a good read. Kepala otak dia. It's a fine read, bang. It's a fine read. Fine is better than good read. Yeah, correct. Yes. It's a good read. It's a fine read. A fine read is always a better daripada a good read. Maknanya recommended. Recommend him.